Dah boleh start. Mira. Okey. Assalamualaikum Dah first warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey ni nama. Okey, nama saya Nazmia Mati Razali, nama matrik 10 Abis 19F1214. Okey, ni jawapan yang kami jumpa. Okay, nombor 1, dia tanya what are the possible investment she has probably made in her business and how would it affect the business accounting. Dia tanya apakah kemungkinan pelaburan yang mungkin dilakukan dalam perniagaan Dr. Regina ni. So she has probably bought a van and some suppliers and that would affect that asset side of the accounting section. Okay, nombor 2, dia tanya how do you think Dr. Regina fund her business? Bagaimana pendapat anda Dr. Regina ni membiayai perniagaannya? Dr. Regina ni dapat membiayai perniagaan dengan menggunakan wang simpanan beliau. Dia juga akan memegang 100% pemilikan dan kawalan. Tetapi keburukannya ialah apabila berlaku kerugian, dia harus mengambil risiko. Kedua, Dr. Regina juga membuat pinjaman dari bank untuk membiayai perniagaannya. Pinjaman bank juga datang dengan faedah yang lebih rendah dan syarat bayaran. Okay, nombor 3, dia tanya which form of business organisation has Dr. Regina chosen for her business? How would that influence the accounting recording? Sebenarnya bentuk organisasi perniagaan manakah yang dipilih oleh Dr. Regina untuk perniagaannya? Dan okay. Dr. Regina telah memilih hak milik tunggal organisasi perniagaan. Hak milik tunggal ialah syarikat tidak diperbadankan yang dimiliki oleh satu individu sahaja. Ia merupakan jenis perniagaan yang paling sederhana berbanding perniagaan perkongsian. Ini apa yang aku jumpa. Okey, seterusnya. Okey, nombor 4, aku akan sambung. Nama saya Atira binti Sarudin. Nombor matrik 10 Davis 19F1022. Soalan nombor 4. What kind of revenue does back-to-back receive and expenses that might incur? What asset might this business have? Liabilities. So dekat bawah ni aku dah senaraikan. Dia minta revenue, expenses, asset dengan liabilities. Yang revenues ni hasil, cash, expenses ada 3, cash expenses, supplies, her own, last kali her own salary. Asset pula Dr. Regina tu punya van, lepas tu supplies, customer dengan cash. Liabilities pula, liabilities are the dangers of driving around. Oh, ni apa yang jumpa dalam tolakan? Ni apa yang aku jumpa dekat dalam kita punya apa tu? Senario 3 tu. Okay. Okay, nombor 5. It is okay if Dr. Regina use the cash received from a house call to buy herself lunch. So, jawapan yang aku rasa sesuai yang aku jumpa, jawapan dia the cost principle will be violated if she use the money from a house call to buy herself lunch. Okay, yang ni je lah yang aku rasa macam sesuai lah dengan situasi senario 3 kita ni. Betul-betul nampak jawapan macam bernas juga. Kan. Okay, next. Okay, seterusnya nama saya Nuhanani binti Muhammad Asman, Mekah matrik ialah 10 DIB 19F1014. Yang seterusnya adalah method of ponder. Yang A, what do you think asset or material Dr. Regina must have in order to run business? Apakah yang dia perlukan ataupun apa yang aset Dr. Regina dalam perniagaan dia? Yang aku jumpa dalam kita punya journal tu ataupun soalan tu ada van dengan tunai je. Okay, yang kedua ialah B. How do you think she got the fund to buy all asset atau material? Yang aku dapat ialah mengenakan bayaran awal sebelum Dr. Regina pergi ke rumah orang. Dia mengenakan cas dulu untuk sebagai perbelanjaan membeli barang untuk perubatan. Selain itu juga dia mengenakan cas pemeriksaan ataupun rawatan bagi kerja-kerja makmal dan ubat yang diperlukan.
Yang tu je aku Ya. jumpa. Kiranya semakin jauh rumah orang tu semakin banyak Ya. lah dia cas. Dia charge mengikut jarak dia. Okay. Lepas tu dia ada buat sampingan cas untuk makmal yang digunakan ataupun ubat-ubat dan pemeriksaan. Okay, next. Dah kan? Sida. Okay. Nama saya Rashidah binti Abdullah, nombor matrik 10 DIB 19F1042. Untuk soalan C, how does accounting treatment be different according to business type? Maksud dia, bagaimana perlakuan perakaunan berbeza mengikut jenis perniagaan? So, jawapan dia, perlakuan perakaunan adalah aset yang benar-benar disusupkan dan terus digunakan dalam urusan perniagaan. Akan dilaporkan pada kunci kira-kira pada harganya bersamaan dengan susut nilai terakru. Tidak akan ada perbelanjaan susut nilai yang dikekalkan setelah aset tersebut disusut nilai dengan sepenuhnya. Perlakuan perakaunan berbeza mengikut jenis perniagaan kerana ia mengikut aset semasa dan aset bukan semasa sesuatu perniagaan. Susut nilai tu van je lah kan yang ada. Aset Susut nilai nilai. Susut nilai aset. Okay. Saya Sekejap. takut lah Tira ni tanya-tanya soalan. Tak, aku tanya je. Seram pula aku. Okay, kalau untuk D, how would the purchase of those assets and material be treated in accounting recording? Maksud dia, bagaimana pembelian aset atau bahan tersebut diperlakukan dalam rakaman perakaunan? Yang aku jumpa, contoh dia, Puan Regina membeli van untuk kegunaan mengulang alik ke rumah pesakit dan Puan Regina perlu mencatat perbelanjaan di ledger beliau. Pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan. Silap. What weh? Apa yang silap? Apa dia? Ni. Silap type. Tak apalah nanti ubah. Tak apa, baca je apa yang hang rasa dan hang ingat. Dok ni, tanah dengan bangunan tu silap. Okey. Perakaunan bermula dengan pembelian aset secara tunai atau kredit dan berterusan sehingga anda menjual atau membuang barang tersebut. Apabila Puan Regina merekodkan aset tetap, beliau perlu mendebitkan akaun aset tetap untuk harga belian dan mengkreditkan akaun tunai atau bank. Kemudian, ia akan mengurangkan nilai dalam aset tetap untuk menggambarkan penurunan nilai aset dari masa ke semasa. Okey, itu je. Okey, saya akan teruskan dengan jawapan untuk soalan E. Okey, nama saya Faiza binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 10 DIB 19F1046. Okey, soalan E, how does the need to prepare accounting record differ according to business type? Okey, maksudnya apa yang perlu adalah apa yang perlu kita prepare untuk accounting record. Okay, yang pertama ialah transaction. Kita ada transaction, kita ada journal, kita ada ledger, trial balance, dan financial statement. Okay. Transaction ni kita perlu tahu lah transaction itu apa. Okay, transaksi ni adalah titik permulaan bagi sebarang rekod perakaunan. Okay, ia merupakan keseluruhan proses yang menunjukkan setiap barang yang dibeli atau dijual. Okay, yang kedua kita kena ada journal. Journal ni pula untuk catat semua transaksi yang dibuat oleh syarikat. Okay, dan journal ni perlu dikemaskini selalu dan semua urus niaga ni direkod dengan cara yang tertentu. Okay, yang ketiga kita ada ledger. Ledger ni pula, okay, ledger ni pula dia merupakan pergerakan transaksi dalam journal. Okay, ia menjadikan lebih mudah untuk kategorikan sesuatu transaksi dengan betul dalam penyediaan baki awal dan akhir kewangan. Okay, yang seterusnya kita ada trial balance.
ia merupakan jumlah semua kredit dan debit dalam aktiviti perniagaan. Okay, kalau jumlah kredit dan dengan debit tu tak seimbang, jadi adalah yang tempat-tempat yang kesalahan lah yang direkod tu. Okay, yang terakhir kita ada financial statement. Financial statement ni dokumen terakhir dan dokumen ni sangat penting untuk badan pengawasan sebab dia nak tengok. Dari sinilah Dr. Regina ni boleh dapatkan fund dari mana-mana pelabur ke untuk perniagaan dia. Okey. Seterusnya kita pergi ke soalan F iaitu how do you distinguish between asset, revenue, liability and expenses. Okey, macam mana kita nak orang kata apa agihkanlah asset, revenue, liability dengan expenses tu. Okey. Kita perlu tahu revenue, kita perlu tahu apa benda ni? Revenue. Okey. Revenue dia apa? Revenue ni ialah pendapatan, adalah wang yang diperoleh daripada syarikat dari menjalankan perniagaan. Contohnya macam Mrs. Regina ni dia kan buka kedai. So wang yang dia dapat dari bayaran macam dia pergi merawat pesakit tu, tu maksud kira hasil yang dia dapat lah. Okay, yang kedua kita ada expenses. Expenses ni pula ialah kos yang dikenakan untuk menjana pendapatan tersebut. Contohnya macam barang-barang untuk kawat pesakit. Pesakit tu maksud dia binatang yang Dr. Regina yelah kan rawat tu kan. Upah dia, lepas tu gaji yang Dr. Regina ni bayar kepada pekerja, sewa bangunan dan sebagainya. Okay, and then kita ada asset. Aset ni pula sebagai sesuatu yang dimiliki oleh syarikat dan dapat memberikan keuntungan ekonomi di masa hadapan. Macam wang tunai, akaun belum terima, tanah, bangunan dan juga peralatan. And then last, liability. Okay, last. Liability ni ialah kewajipan syarikat untuk bayar semula. Okay, sama ada duit tu perlu dibayar ataupun perkhidmatan yang perlu dilaksanakan. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, last kali saya akan terangkan soalan G iaitu how does a transaction can affect accounting equation. So maksudnya bagaimana transaksi ni boleh mempengaruhi persamaan perakaunan. Okay. Semua urus niaga bagi sebuah entiti mengambil bentuk akaun apabila direkodkan ke dalam sistem perekodan perakaunan kewangan. Antara contoh urus niaga adalah seperti menjual, membeli, memberi atau menerima perkhidmatan atau mendapat pinjaman. Jadi kesemua urus niaga ini akan beri kesan ke atas persamaan perakaunan. Okey, dah habis. Itu saja Puan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.